Buletin 1.32 Disember bersama saya Nik Munirah, Nik Hassan. Paparan utama tengah hari ini. Kerajaan Sarawak diharap tidak terlalu mendesak isu royalti minyak. Perusuh ves kuning buat huru-hara di Paris. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berharap Kerajaan Negeri Sarawak tidak terlalu mendesak berhubung isu royalti minyak di negeri itu. Ia memandangkan ketika ini kedudukan kewangan kerajaan negeri itu baik sehingga mampu membentangkan belanjawan negeri terbesar di negara ini. 11 billion, but we hope that they will be not too demanding with regard to the royalty on the oil. Sarawak sebelum ini menuntut supaya royalti minyak 5% daripada Kerajaan Persekutuan dinaikkan kepada 20%. Ia sebagai sebahagian daripada hak istimewa negeri seperti yang termaktub di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Sementara itu, Perdana Menteri memberi jaminan projek persekutuan di Sarawak akan diteruskan tanpa mengira kerajaan yang memerintah negeri itu. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, bagi kerajaan persekutuan, Sarawak sebahagian daripada Malaysia dan pembangunan negeri itu adalah tanggungjawab Putrajaya. But we would prefer, of course, a government that is friendly, that is of the same party as the federal government. But whether it is a different government or the same government, the federal government's project for Sarawak will go on. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat tertutup mengenai kemajuan projek persekutuan di Sarawak pagi tadi. Ditanya mengenai Kerajaan Negeri Gabungan Parti Sarawak GPS yang menawarkan RM1 bilion untuk digunakan bagi membina semula sekolah yang uzur di negeri itu, ujarnya ia satu pinjaman. Namun begitu, Kerajaan Negeri Sarawak juga katanya ada berhutang dengan Kerajaan Persekutuan. We would just prefer if they will just pay the money they are owing us because they have a lot of money. The budget for Sarawak is the biggest budget for all the states in Malaysia, 11 billion. Mengenai membina semula dan menaik taraf 116 sekolah yang uzur di seluruh negeri itu yang membabitkan peruntukan RM443.5 juta tahun ini, Tun Dr. Mahathir berkata ia mengambil masa panjang untuk mendapatkan bahan pembinaan. Setakat ini, 77 buah sekolah seumpamanya telah siap dan 39 lagi dalam pelbagai fasa pelaksanaan yang menggunakan sistem binaan berindustri IBS. Terdahulu antara yang disentuh dalam taklimat oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Mansur Man adalah pelaksanaan projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 di negeri itu membabitkan 597 projek dengan kos RM14 bilion. Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad malam tadi secara rasmi melancarkan penubuhan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sarawak. Beliau yang juga pengerusi parti itu berharap Bersatu Sarawak mampu berganding bahu dengan parti komponen lain dalam Pakatan Harapan PH dalam misi menawan Sarawak pada pilihan raya negeri akan datang. Walaupun parti kita berbeza-beza, ada parti perkauman, ada yang tidak perkauman, tetapi bukan perkauman ataupun tidak perkauman yang memberi kemenangan. Yang memberi kemenangan ialah gabungan kita. Jadi di Sarawak ini pun sudah ada parti Pakatan Harapan yang lain. Kita bukan berniat untuk mengalahkan mereka. Sebaliknya kita akan berjuang supaya mereka menang. Dan mereka juga akan berjuang supaya kita menang. Perasmian Bersatu Sarawak diadakan di Dewan Suara Bintulu. Katanya Bersatu sebelum ini tidak berhasrat melebarkan sayap ke negeri itu, namun berbuat demikian atas permintaan dan sokongan rakyat yang mahukan perubahan.
Rakyat di negeri itu khususnya masyarakat pribumi katanya berhak memilih parti bersatu bagi membela nasib mereka sejajar dengan amalan demokrasi di negara ini. Walaupun parti berkenaan tertumpu kepada masyarakat pribumi, namun turut mengambil kira kepentingan masyarakat lain tanpa mengira bangsa dan agama. Hala tuju dan masa depan MCA bersama Barisan Nasional BN akan dibincangkan sebaiknya dengan mengambil kira pelbagai sudut. Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, Perhimpunan Agung Tahunan Parti itu yang berlangsung ketika ini bakal menjadi platform buat perwakilan membincangkan resolusi berkenaan secara rasional. Saya rasa you kena tengok balik apa resolusi dia. Yang penting hari ini perwakilan MCA akan membuat keputusan. Biarlah kita bincang. Kita secara musyawarah akan bincang dan buat keputusan yang terbaik. Saya tidak nak buat sebarang ramalan apa yang akan diluluskan dalam resolusi ini. Tapi apa yang penting saya telah memberitahu semua bahawa kali ini kita berbincang secara rasional, fikir secara masak-masak. Kita kena tahu apa implikasi kalau kita lakukan perkara ini, apakah tindakan susulan, apakah persediaan dan segi mental yang perlu kita buat, apa yang patut kita, pilihan yang mana yang patut kita buat, mestilah berlandaskan kepada justifikasi dan juga kita nak lihat adakah kita mempunyai option atau plan yang selanjutnya. Jadi saya rasa mesti ada tindakan susulan daripada apa juga keputusan yang dibuat. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Wee berkata, perhimpunan kali ini juga memberi ruang kepada perwakilan berbincang secara dalaman mengenai hala tuju sebenar parti. Jelasnya keputusan tidak menjemput parti komponen lain juga adalah keputusan yang dibuat Jawatankuasa Pusat agar resolusi dapat dibahas secara mendalam. Beliau terdahulu menyampaikan ucapan dasar Presiden yang antara lain turut menyentuh mengenai kepimpinan anak muda serta seruan agar semua ahli dapat berdiri teguh bersama parti. Perbahasan perhimpunan MCA kali ini diadakan secara tertutup. Pemuda UMNO mendesak pihak berkuasa segera menyiasat laporan penyelewengan yang mengaitkan beberapa individu dalam lembaga tabung haji. Ketua pergerakannya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, siasatan ini untuk menjaga kepentingan awam selain mengelakkan reputasi institusi Islam berkenaan terus dicemari polemik pihak tertentu. Pemuda UMNO menegaskan bahawa isu berkaitan integriti dan moral tidak boleh sesekali dikompromi. Tambah lagi jika ia membabitkan institusi agama yang diharapkan rakyat mengamalkan prinsip takbir urus pada tahap yang lebih tinggi. Jumaat lalu tabung haji membuat 2 laporan polis berkenaan penyelewengan dana berjumlah 22 juta ringgit dan penjualan 95% pegangan milik anak syarikatnya membabitkan jumlah 3.8 bilion ringgit. Antara pihak yang dinamakan dalam laporan terbabit, bekas pengerusinya, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tan Sri Ismi Ismail dan Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Seri Johan Abdullah. Kalungan bunga dan pertunjukan ala Ratu Cantik menjadi tarikan pengunjung ke sebuah pusat hiburan di Ibu Negara. Tengah malam tadi, pusat hiburan berkenaan diserbu Jabatan Imigresen selepas 2 minggu risikan dilakukan. Operasi membabitkan 30 pegawai dan anggota. Serbuan diketuai Timbalan Ketua Pengarah Operasi Imigresen Putrajaya, Muhammad Fauzi Mat Isa. Berdasarkan maklumat diterima, premis terbabit didapati menggaji wanita warga asing sebagai pelayan pelanggan. Ketika serbuan, rata-rata mereka sedang leka melayan pelanggan. Menyedari premis diserbu, mereka bertempiaran lari namun berjaya ditahan. Secara keseluruhannya, 29 wanita warga Vietnam, Laos, Singapura, Thailand serta 4 lelaki warga Bangladesh dan Pakistan ditahan. Turut ditahan 5 lelaki dan wanita warga tempatan dipercayai pekerja dan penjaga premis bagi membantu siasatan. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Harimau Malaya pilih jalan sukar, laporannya seketika nanti. Bertemu
bertemu kembali. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Pelancongan Agro Malaysia MAHA 2018 dengan menampilkan pelbagai inovasi terkini dalam industri pertanian akan berakhir hari ini. Acara Dwi Tahunan yang telah bermula sejak 22 November lalu ternyata mendapat sambutan hangat daripada masyarakat Malaysia, khususnya dengan jumlah sasaran 3.5 juta pengunjung. Rata-rata pengunjung berpuas hati dengan pameran MAHA yang dianjurkan kali ini. Ada yang datang kali pertama, malah tidak kurang juga ada di antara pengunjung yang menjadi pengunjung setia MAHA. Setiap penganjuran menampilkan pelbagai tarikan baru seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi terkini. Ini first time saya nak tengok apa yang ada kat MAHA ni. Jadi overall apa nampak macam mana? Okey, overall secara keseluruhan yang saya nampak MAHA is the best lah. Okey, sesuai jadi orang kata satu informasi untuk tourism di Malaysia lah. Jadi saya pun nampak tadi ramai juga turis datang. Jalan-jalan di MAHA ni banyak tempat lah yang saya dapat pengetahuan, ilmu yang baru. Yang pertama saya berbalik daripada kawasan ternakan. Kita tengok banyaklah binatang-binatang ataupun ternakan yang baru-baru dan juga penerangan mengenai penyakit-penyakit yang terutama penyakit yang berbahaya kepada manusia lah. Dengan tahun ini nampak ada banyak perbezaan. Yang mana dulu-dulu tak ada pokok-pokok yang dekat tepi-tepi jalan, semua dalam gerai. Tapi kali ini lebih terbuka. Seronok lah. Saya kali ketiga datang, tiap-tiap tahun. Semuanya memuaskan. Banyak benda kita dapatlah pasal pertanian, peternakan. Anak-anak teruja nak tengok ni lah lembu semua ternakan. Bagaimanapun, pengunjung turut mengutarakan beberapa penambahbaikan dan cadangan bagi MAHA seterusnya. Itu memang tak cantik lah. Tu satu. Lepas tu dari segi tram tu saya tengok pun tram pun sampai bawah je. Jadi kalau macam untuk orang tua saya tengok ada yang naik wheelchair, jadi macam tak berapa sesuai lah. Jadi kita kena lihat benda-benda macam tu lah. Bahan pertanian ni kalau dapat subsidi yang diorang jual tu, alhamdulillah mungkin Kementerian Pertanian boleh mewujudkan untuk bahan tanaman yang di sini ada subsidi. InsyaAllah lah kan. Parking lebihkan kepada yang berkeluarga atau warga emas dapat keutamaan ataupun ibu mengandung lah. Persatuan Rugby Negeri Terengganu PRNT menjadi persatuan sukan yang pertama di negeri itu melaksanakan peraturan pakaian patuh syariah dengan mewajibkan semua pemain menutup aurat dalam kejohanan Liga Rugby Terengganu 15 sebelah. Yang di-Pertua PRNT Amir Amri Abdullah berkata, penguatkuasaan itu selaras dengan keputusan kerajaan negeri. Katanya sepanjang 3 hari kejohanan bermula Khamis lalu di Kompleks Sukan Negeri Gombadak di Kuala Nerus, Terengganu, beliau berpuas hati dengan kerjasama yang ditunjukkan oleh semua pasukan bertanding. Walaupun terdapat beberapa pemain yang tidak berpakaian seperti yang ditetapkan pada hari pertama kejohanan, namun kelonggaran diberikan kerana ia pertama kali dilaksanakan. Ujarnya pemain yang bernaung di bawah persatuan bukan sahaja wajib berpakaian menutup aurat ketika beraksi di negeri Terengganu, malah juga ketika beraksi di luar. Tidak terkecuali pengadil dan penjaga garisan. Pemain-pemain yang tidak menutup aurat, kita tidak membenarkan beliau bermain di dalam padang dan kita menasihati beliau agar mengikut apa syarat yang telah diputuskan oleh Persatuan Rugby Negeri Terengganu. Dan kepada pemain-pemain yang dipilih mewakili negeri Terengganu, walaupun bermain di peringkat kebangsaan, kita memohon dan kita juga mewajibkan untuk menutup aurat bagi mengikut saranan daripada kerajaan negeri. Beliau juga naib Presiden Rugby Malaysia juga berharap pemain rugby beragam Islam dari negeri lain yang mewakili negara turut mematuhi langkah sama. Dalam sidang DUN baru-baru ini, Kerajaan Negeri Terengganu mengambil keputusan semua atlet sukan beragam Islam di negeri itu diwajibkan menutup aurat ketika beraksi bermula tahun depan. Sabun khusus untuk kanak-kanak dinobatkan sebagai pemenang anugerah Tuanku Banu Young Changemakers 2018. Produk berkenaan dihasilkan seorang murid berusia 10 tahun yang mahu memupuk amalan penjagaan kebersihan dalam kalangan generasi muda. Apakah keunikan sabun berkenaan? Farah Nabila Wazir ada laporannya. Sarah Najihah Muhammad Fauzi menghasilkan sabun dengan jenama Sarah and Surprise Soap yang mengandungi mainan di dalamnya.
Konsepnya mudah. Kanak-kanak yang menggunakan sabun dengan kerap akan mendapat mainan apabila sabun semakin haus. Mula-mula Najah tengok kat sekolah Najah tak ada, macam sikit sangat orang guna sabun. Jadi Najah fikir macam mana mau bagi orang tu minat dengan sabun. Jadi Najah letak mainan di dalam sabun. Harga dia yang kecil RM1, yang besar RM5. Sarah yang memenangi kategori individu bagi umur 6 hingga 12 tahun berkata, dia mempelajari cara pembuatan sabun menerusi YouTube dan kini aktif menerima pesanan orang ramai menerusi dalam talian. Sementara itu, Muhammad Danish Agunawan, 13 tahun, memenangi anugerah berkenaan bagi kategori umur 13 hingga 15 tahun menerusi kelantangannya menyuarakan isu penggunaan bahan plastik. Kami akan menggalakkan atau mengencouragekan murid-murid supaya mereka membawa bekas makanan sendiri dan dapat mengharamkan polistiren dalam kehidupan mereka sebab polistiren memang sangat berbahaya. Baiklah, bagi tahun ini pihak penganjur menerima lebih 60 penyertaan bagi tempoh 2 bulan iaitu dari 1 Julai sehingga 30 September 2018. Ini secara tidak langsung membuktikan bahawa terlalu ramai perintis muda yang boleh melakukan perubahan di Malaysia. And it's amazing. We found so many children doing so many amazing things and they become role models for other children when we bring these stories to other schools. And other children, when they watch them, when they watch other possible role models and they say, hey, if they can do it, I want to do it too. Laporan Farah Nabila Wazir. Berbekalkan peralatan lukisan dan sepasang mata yang tajam, pelukis tempatan mahu bakat mereka dihargai setanding kualiti lukisan yang dihasilkan. Selain punca rezeki, melukis juga membawa nilai budaya ke peringkat antarabangsa. Ikuti laporan Hafizatul Sama Harifatillah. RM50 hingga RM100 saja bagi setiap lukisan yang dihasilkan oleh pelukis di sekitar Kuala Lumpur. Dan apa yang menarik, mereka ini bukan calon-calon artis tapi perlu menjalani ujian untuk mendapatkan permit sebelum boleh berkarya secara bebas di Kuala Lumpur. Inisiatif oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini bukan sahaja membuka peluang anak seni berkarya, sedikit sebanyak berjaya menangani masalah sewa lot kedai yang membebankan. Sewa pun makin lama makin tinggi. Jadi kita dapat 2,000 yang pertama daripada hasil jualan dah semua untuk sewa. Nampak tak? Jadi bila 2,000 yang ke atas tu baru kita punya, baru gaji kita. Lagi satu sana saingan rapat. Kita tak naikkan harga. Jadi kalau kita naikkan harga, jadi orang nak tempah pun baik dia gunakan tempat lain kan. Jadi kalau harga kita macam maintain macam ni, jadi semua orang mampu. Melalui pemerhatian selama beberapa jam di sekitar Bukit Bintang, lebih ramai pelancong berbanding warga tempatan yang meminati tarikan seni visual seperti ini. Adakah ia satu sandaran yang benar? I have been to many cities in the world. I went to Barcelona, I was in Sydney. I find that if the place is more sort of art related, more tourists like to go there. If the place is just all modern skyscrapers, it's boring, you know. Dengan pendekatan sewajarnya, seni lukis dapat memperkenalkan Malaysia lebih gah di mata dunia. Laporan Hafizatul Salma Rifazilah. Kita ke laporan luar negara. Sekumpulan belia bertopeng dan sebahagiannya membawa batang besi dan kapak merusuh di jalan raya di tengah ibu kota Perancis. Kumpulan itu membakar berpuluh-puluh kereta dan bangunan dalam tunjuk perasaan paling buruk di bandaraya itu dalam masa beberapa tahun. Polis berkata mereka menahan lebih 200 orang manakala hampir 100 lagi cedera apabila berusaha membaling pelbagai objek ke arah polis mencegah rusuhan. Berhampiran Hotel Ritz dan di lokasi Adit Hong, kumpulan penunjuk perasa ganas merusuh, membakar van polis dan menterbalikkan kereta. Sekurang-kurangnya 2 bangunan terbakar. Berhampiran hotel berkenaan itu, pokok Christmas yang menghiasi jalan raya ditumbangkan dan bertimbun di tengah jalan dan dibakar.
Gempa susulan terus melanda kawasan Anchorage, Amerika Syarikat ketika petugas berusaha memulihkan keadaan jalan raya yang terbelah selepas gempa bumi berukuran 7 magnitud melanda Jumaat lalu. Gegaran awal pagi itu melanda kawasan kira-kira 13 km di utara Anchorage, bandaraya terbesar di negeri yang mempunyai 300,000 penduduk. Setakat ini tiada kecederaan dilaporkan. Pakar Seismologi Alaska, Mike West berkata, ketika usaha pembersihan dilakukan, sebanyak 650 gempa susulan terus menggegar kawasan Alaska. Bencana alam itu turut menjejaskan laluan trafik dan menjejaskan perkhidmatan telefon. Amerika Syarikat dan China mencapai kata sepakat untuk menangguhkan kenaikan tarif baru ekonomi selama 90 hari selepas perbincangan antara Donald Trump dan Xi Jinping ketika pertemuan di luar sidang kemuncak G20 di Buenos Aires, Argentina. White House berkata, cadangan untuk menaikkan tarif barangan China bernilai $200 bilion Amerika dari 10 kepada 25% yang dijangka berkuat kuasa pada 1 Januari depan akan ditangguhkan selama 90 hari. Jika tempoh tangguhan itu berakhir dan kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan, kenaikan tarif tersebut akan diteruskan. Pelakon terkenal Bollywood Priyanka Chopra mengahwini penyanyi kelahiran Amerika Syarikat Nick Jonas dalam majlis dijalankan mengikut kefahaman Kristian dan hanya dihadiri keluarga dan rakan rapat di Istana Umaid Bhavan, India. Pasangan itu berkahwin mengikut adat tradisi Hindu hari ini dan mengadakan resepsi di New Delhi minggu depan. Pasangan pengantin dan tetamu majlis perkahwinan memakai pakaian yang direka Ralph Lauren. Lokasi majlis itu ditutup kepada orang luar dan pihak media turut tidak dibenarkan mendekatinya. Sukan. Walaupun meraih sokongan padu dari lebih 87,000 penyokong Harimau Malaya, skuad bola sepak kebangsaan memilih jalan sukar menjelang aksi separuh akhir kedua saingan Piala AFF Suzuki 2018 selepas seri tanpa jaringan menentang Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Berdepan juara 5 kali Thailand pada aksi separuh akhir pertama di halaman sendiri, Harimau Malaya dibarisi pemain kesebelasan sama seperti bertemu Myanmar pada 24 November lalu. Berbekalkan persekaman yang kian ampuh, pasukan negara lebih menguasai permainan, terutamanya di babak pertama. Dan peluang terbaik Malaysia hadir pada minit ke-19 menerusi rembatan Safri Rashid dari sebelah kiri padang. Namun penjaga gol utama Thailand, Chacha Bukprom, lebih cemerlang mempertahankan gawangnya. Dalam kegarahan Malaysia mencari gol, Thailand juga berupaya merencana serangan berbahaya ke gawang skuad negara. Tetapi percubaan pemain lincah lawan Nurul Sriangkim berjaya dinafikan Arizafan Abdul Razak pada minit ke-24. Tiada gol mampu dihasilkan kedua-dua pasukan sepanjang babak pertama. Harimau Malaya cuba bangkit memperkemas jentera serangan pada baki 45 minit separuh masa kedua. Namun usaha itu semakin kendor selepas pemain naturalisasi Muhammad Ismarih mengalami kecederaan pada minit ke-64. Dalam kesukaran itu, pasukan negara tetap berupaya mengancam kubu Thailand. Namun peluang yang sekali lagi diraih gagal disudahkan penyerang berpengalaman Nur Syahrul Idlan Talaha. Tamat 90 minit masa permainan, Malaysia 0, Thailand 0. Sekaligus menyaksikan Malaysia berdepan tugas berat menentang lawan sama pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Raja Manggala, Bangkok 5 Disember ini. Jago tempin bowling negara Muhammad Rafiq Ismail melakar sejarah apabila muncul juara di kejohanan bowling lelaki dunia di Hong Kong semalam. Pemenang pingat emas Sukan Asia itu mempamer aksi cemerlang meraih pingat emas acara perseorangan lelaki dengan menewaskan Dan McLellan dari Kanada dengan 217-204. Terdahulu pada aksi separuh akhir, Rafiq 19 tahun menerima tentangan sengit sebelum menewaskan pemain Amerika Syarikat Carl Troup 171-170. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan Rafiq muncul atlet pertama negara memenangi acara perseorangan di pentas berprestij itu sejak 1979. Kali terakhir Malaysia memenangi emas menerusi acara trio Ellen Hui, Ed Lim dan JB Koo pada 1979. Sekian Buletin 1.30, terus ikuti Buletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Sebelum berpisah, saksikan keindahan pertunjukan bunga api sempena majlis perkahwinan Priyanka Chopra dan Nick Jonas di Istana Umaid Bhavan, India. Saya Nik Munirani Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.